longgar dia punya. Jadi videonya pun goyang-goyang. Di Jeti Para Bersuara, dan sekarang bangunan ini telah diubah tuai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderahati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih dikekalkan seperti asal dan dinamakan sebagai Kisai. Next to that river is an old warehouse that was once used as storehouse for Greek traders at the Parameswara jetty. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as Quasar Building and has been converted to a tourist center. You will find several restaurants and souvenir shops right here. Bersebelahannya pula ialah tapak Fashion Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok Kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the Dataran Sungai Malacca jetty, on the right is the bastion Middleburg. It is a part of the wall of Malacca Fort that was built in the 16th century. Di sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong, memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are shop roads known as the Clock Tower area, which is the major tourist attraction at the Dutch Head House or Great Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Malacca as they are situated within this area. Selepas kawasan Jam Besar, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah tuai menjadi kafe, pusat jualan cenderahati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan cenderahati dan barangan antik. Right beside Padang Mulu, you will see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shop and internet cafes for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and fascinating goods. Di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Niru. Padang Niru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Khabar dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok Melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Niru, which is on your right. Padang Niru is a meeting point of several routes such as Jalan Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Khabar, and Kampung Jawa. Here we can find the Melaka. Kalau misalkan kita ingat ini, ingat antara
Ingat traveling! Di sebelah kiri terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The row of shop houses have been remodeled to face the river, thus beautifying the river state. You can see on the buildings on the left, beautiful mural was painted by the local culture students in collaboration with Ministry of Tourism, Art and Conservation. This mural portrays the diversity of races and cultures in Malaysia. Di sebelah kiri sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Hulu. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Seni bina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari lukisan Kepulauan Melayu, Sumatera dan China. Behind the rows of shop lots on the left is the Masjid Kampung Hulu, or the Kampung Hulu Mosque. This mosque was built in 1728 and is one of the earliest mosques built in Melaka. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced. The architecture of the mosque features the combination influences from China and throughout the Malay archipelago. Sebelum melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan sebelahannya pula adalah kawasan Riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Pancut Berirama. On the right side, the state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During night time, visitors can enjoy a spectacular live water and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since the 1960s. Back then, fishermen boats would walk here daily, supplying fresh fish to the market stalls. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the river state and give a beautiful scenery at night. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. After the Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has gone an extensive development and is now known as Hang Tuah Mall. Opposite the Hang Tuah Hall, you will find an old cinema, the famous Cathay Cinema. This cinema operated from 1960 till 1990. Now the cinema has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Jalan Tun Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini adalah Ferris wheel, pirate ship dan rumah hantu. On the left side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as the Institute Bus Terminal before it was shifted to Melaka Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for public. Among the attractions are the Ferris wheel, pirate ships, and haunted house. Di
sebelah kanan sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi mengekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hasutan tebing sungai dari berlaku. On the right side of the river, you can see the growing of mangroves. This area is a natural habitat for this species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve these trees and they help to prevent erosion. Bersebelahan Taman Tema terdapat Kampung Morton, terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. Para pengunjung sekalian, di sebelah kiri sungai ini juga terletaknya Rumah Melayu Asal. Rumah Melayu Asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku tetapi pasak dan boleh dialihkan pada bila-bila masa dan lantainya diperbuat daripada batang nibong. Ladies and gentlemen, on your left you will find an authentic Malacca Malay traditional house which was built in the 1922. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden planks and no nails were used. Interesting, isn't it? Tidak berapa jauh dari rumah Limas terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Jemang Haji Abdul Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata lama. Masuk adalah percuma. On your left you will see a house. It was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a living museum by the owner, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demam Haji Abdul Ghani. In this villa, visitors will find a private collection of clothing, Malay weaving, furniture, and weaponry from that era. Admission are free. Kampung ini telah wujud sejak awal tahun 1920 dan diberi nama Kampung Morton bersempena dengan nama Pesuruh Jaya Tanah pada masa itu, iaitu J.S. Morton. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Morton dahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menade, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nade bagi mengangkut barang dari kapal atau tungkang, manakala kaum wanita pula meniat daun pucuk nipah untuk dibuat rokok. Kini Kampung Morton juga dikenali sebagai museum hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup, tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemuliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri.
Ladies and gentlemen, on your left you will see a Malay village called Kampung Motor. It was named after the local land commissioner, J.S. Motor. He was a well-respected man and played a very important role in setting records in this village because once a film this village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Motor is named as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Malacca have come together to preserve their tradition, way of life, and architecture. The preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Di sebelah hadapan kanan adalah sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama dikenali sebagai jeti Taman Rempah. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai Pengkalan Lama atau Old Port. On the right side of the river is the Taman Rempah Jetty. This is the first jetty of Malacca River Cruise since operated in 2005. Before that, Taman Rempah is known as the Old Fort for Batu Tree. Sekarang kita akan berpatah balik ke jeti dataran muara Sungai Melaka. Ladies and gentlemen, Susanti, perempuan banyak murah, anak banyak susah, jangan tutup mata. Oh, nyanyi, anak tak daerah, jangan tutup mata, anak tak. Sampai guys. Masa 20 menit juga. 계속 미친 듯이 웃었거든요. 뭔가 남자 하나도 진작 입고 있고 막 무슨 사이를. Dia pusing di atas. Pusing 360. Lepas itu turun pun putar juga.